بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini dalam kuliah khas online pada pagi ini pada saat yang penuh dengan rahmat dan berkat. Pada waktu duha yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelimpahan dan segala anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada pagi ini kuliah duha pada pagi ini dianjurkan oleh Perluar Sales Citra dan Langkawi di bawah Puan Rizita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan semua para staf di Perluar Sales Citra dan Langkawi, murahkan rezeki mereka, mengangkat kedudukan mereka, membuka hati mereka, melimpahkan segala-galanya buat mereka, insya-Allah dimudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Dan terlebih khusus moga-moga Allah melimpah-limpahkan rezeki malang, insya-Allah. Pada pagi ini tajuk kita ialah sedekah dalam kehidupan harian. Sedekah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah satu bentuk dan tujuan kita memberi hanya untuk satu tujuan, iaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbeza dengan bentuk pemilikan yang lain, seperti mana kita kata hadiah. Hadiah termasuk
barang yang kita bagi ke orang, tapi untuk menunjukkan kasih dan sayang. Jadi kita bagi hadiah kepada orang yang kita kasih dan orang yang kita sayang. Berbeza dengan sedekah. Sedekah ni kita bagi kepada sesiapa yang kita nak bagi, tapi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan tertakluk pemberian itu kepada orang miskin saja, atau orang kaya pun kita boleh bagi sedekah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi mungkin orang kaya bila orang bagi sedekah, tentu kalau dia memiliki sifat al-kibr ataupun takabur, tentu dia akan pandang sebelah mata ataupun memandang kecil pemberian kalau orang bagi kat dia adalah RM10. Contohnya, misalnya satu orang tu dia zarah orang kaya, rumah besar belana, kereta 5-6 biji. Bila nak balik, ni pakcik sedekah sikit ni kat Tuhan. Mungkin dia tak tengok, dia buang dalam poket. Tapi sagi orang tu balik, dia kata, alah RM10, nak heran apa ni? Jadi tu dia dengan Tuhan lah. Tapi kita boleh bagi sedekah pada orang kaya, tak kira siapa, jutawan, hartawan, kita boleh bersedekah sebab kita nak mendekatkan diri pada Allah. Bila kita bismillahirrahmanirrahim, bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, tak kira siapa. Sedekah juga boleh diberi kepada binatang. Contoh tengah makan nasi di restoran, tiba-tiba tengah-tengah duk makan tu, seekor kucing main, tengok kita, dia minta sedekah tu. Ya, tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang herannya sampai nak kena bagi tulang kat kucing tu? Dia minta sedekah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jadi kita halus makan dah. Jadi kita bagi dulu kat dia. Kau kepak sikit juga, dia dah makan dah. Oh, dia makan, bagi lagi. Kita boleh ambil lagi seekor lagi, kita boleh ambil 2 ekor lagi. Maknanya kepada binatang pun kita boleh bersedekah. Contoh lain, ada satu orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia pengusaha nenas. Kalau tengok daripada jalan melaut, dia punya tanaman nenas dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan menariknya pagar tak ada. Waktu kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak buat pagar tak? Dia kata tak apa, serah kat Tuhan pagar. Maqammu tinggi juga. Lepas tu dia kata apa Ustaz, kalau dia nak makan, makanlah, dia kata. Saya ambil yang lebih, saya tak makan. Bukan binatang tu dia sanggup makan semua pun, no? Cuma kera ya, kadang-kadang dia khianat pun sama juga. Kalau dia ambil, bukan rezeki kita lah. Ambil amanah kita, amanah yang elok kata, itulah kita ambil. Kalau dia makan, kita kira sedekah. Mungkin juga burung mai, dia patuk, dia bukan makan semua pun, dia patuk ya. Hak dia makan tu kira sedekah. Hatta pada orang bukan Islam pun, kita Kedah ni, kita jangan jumpa orang bukan Islam minta sedekah. Lalunya hak di depan pintu bank tu orang Melayu kita, orang Islam kita. Tapi di Kuala Lumpur, saya pergi Kuala Lumpur, kita masuk bank, keluar tu India minta sedekah. Jadi kita tak kalau bagi dapat kan pahala sedekah. Tak, pada semua makhluk Allah, tak kira manusia, tak kira binatang,
Jadi semua tu kita boleh bersedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebagai contoh, kita kadang-kadang main rumah kita, macam kita duduk sini di pondok ni, kucing banyak sampai. Orang pun tahu kot, di pondok ni budak-budak makan tak habis kadang-kadang. Kucing mai. Kadang-kadang kucing mai rumah kita. Kita pun tak ada apa nak bagi. Kesian kat kucing ni no. Kita bagi roti tak makan. Kita nasi tak ada, roti je ada, bagi roti tak makan. Tu pergi beli tu apa? Biskus tu. Haban kucing sampai, bagi dia makan. Di maknanya sedekah ni maknanya luas. Dan Tuhan bagi, itulah caranya kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah ni banyak orang takut buat. Banyak orang nak buat, dia takut-takut. Sebab takut ni kerana syaitan duk bisik ke telinga dia, bagi, habis duit hang. Nak bagi, habis duit hang. Betul lah Allah kata, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran, bagi, habis duit hang. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan ini sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Tapi sebaliknya Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kamu maghfirah wa fadlah, dan kelimpahan. Maknanya kalau kita bagi ke orang, Allah hapus dosa kita. Kita dengan Tuhan ni nak berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala ni, kita banyak urusan yang kita nak berurus dengan Tuhan. Hak tu, hak ni, berkait dengan kita, dengan keluarga, anak-anak dan semua. Banyak urusan kita. Allah Subhanahu wa taala akan akan memudahkan urusan yang kita nak berurus dengan dia kalau kita dah settle dengan dia. Maknanya salah silap kita tu kita dah selesai dengan dia. Saya kalau saya mengajar, ada orang masalah dengan saya, selalu lekat. Tak boleh mengajar. Mengajar macam lopak. Tak boleh pergi. Kita kena berhenti. Tengah dia mengajar, main dia duduk depan saya, masalah saya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya saya, kalau saya mengajar, saya kena selesai dengan orang depan saya. Kalau tak selesai, masalah. Dan kita nak bagi ke orang pun, orang yang kita rasa tak apa dengan dia, kita bagi-bagi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya akan memudahkan pemberian dia pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita selesai dengan dia. Maknanya orang ni, kalau hari itu dia mulakan hari dia Allah, jadi dia akan menempah beribu keredaan Tuhan sepanjang hari yang ditempuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, hari ini kita nak berurusan dengan JPJ. JPJ pun dah tak bagi tempoh lama-lama lah orang yang tak ada rotek. Dia bersuruh bayar lah. Kita nak berurusan dengan JPJ. Bila JPJ buka kaunter, orang potong, payah kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi orang ni, kalau dia dengan Allah dah selesai, hari itu dosa tak ada dengan Tuhan, Tuhan betul akan bagi kemudahan. Macam mana? Sebelum pergi beratok, sebelum pergi kaunter,
Jadi pegang duit, hanya aku nak bagi kat siapa? Soalan Sayyidina Muhammad. Kita pun keluar rumah, sampai traffic light, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada tu hak budak-budak duk berniaga tu, mangga ke apa tu, panggil Sat, bagi RM10. Dia nak bagi barang, tak mau, saya ada kerja. Kalau tak mau belilah. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak kereta, tak jumpa orang lagi nak bagi, tengok-tengok ada orang tunggu di bus stop, berhenti tu masalah, saya panggil Sat, bagi kat dia. Dia pun tercengak-cengak, apa dia ni? Tak apalah, bahagian dia tu nak tercengak-cengak tu, heran-heran tu. Kita, Assalamualaikum, tolong doa. Pergi macam tu. Dia pun teringatlah sejarah hidup dia. Pelik. Dia pun tulis di dalam Facebook dia hari ni. Jadi happy lah semua tu. Ni mana kita fikir macam mana kita nak memudahkan urusan. Hidup ni sangat mudah bagi orang yang sangat pemurah. Sebab itu guru saya sebut waktu kami budak-budak dulu. Dia kata, kalau nak senang, hiduplah pemurah. Itu dah dia punya motto hidup dia. Kalau nak senang, hiduplah pemurah. Taib. Pasal apa? Orang yang pemurah, bersedekah itu urusannya mudah, sebab dia mendapat keridaan Allah. Itu ya. Bila Allah redha, contoh orang main rumah kita. Orang main rumah kita, tak nyaman. Orang main macam ni. Orang main rumah kita, kalau kita sayang kat dia, fikir nak bagi apa kat dia. Macam-macam nak bagi kat dia. Nak bagi hak tu, nak bagi hak ni, nak bagi hak tu, nak bagi hak ni. Begitulah Allah bila mana dia redha pada kita. Semua dia bagi. Orang yang hidupnya sempit sebabnya Allah tak redha kat dia. Itulah pengecaman dia. Dia buat kerja semua susah. Buat hal tu tak jadi, buat hal ni tak jadi. Pasal dia tu masih belum mendapat keridaan Allah. Cuba cek apa salah dia dengan Tuhan. Paling kurang salah dia, dia tak sedekah. Sedekah ni bukan wajib, tapi kira wajib kalau itu ialah suatu program yang Tuhan buat untuk kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka beruntunglah orang yang ada duit, sebab dia boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan duit. Kalau kita tak ada duit, kita doa je untuk orang yang dalam kesusahan. Tapi orang ada duit, doa pun dia boleh bagi, manfaat pun dia boleh bagi ke orang. Jadi bersyukurlah kepada orang-orang yang ada duit, boleh menyumbang ke orang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak redha pada kita, dia redha dengan kita sedekah ke orang. Seorang tu ada dosa dengan Tuhan, Tuhan tak redha kat dia, tapi dengan dia bersedekah ni, settle dosa-dosa sebelum tu, cover dengan sebab hanya sedekah saja. Sebab itu Nabi sebut, as-sadaqatu tutfi'u ghadab ar-Rahman. Sedekah memadam kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau macam tu, kalau kita nak Allah redha pada kita sepanjang masa, sedekah panjang masa. Dia bukan mesti sedekah ribu-ribu, sakat kita mampu. Inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak membebankan kita melainkan sakat semampu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba ni cuba tengok sedekah. Orang dulu rajin sedekah, tapi ramalan ni orang payah ataupun sukar nak bersedekah.
Khususnya orang muda-muda, ilmu tak ada, terpisah dengan amalan orang tua-tua. Tu masa saya duduk di Syahab Perdana. Tunggu, saya tak ingat tunggu siapa yang balik daripada Kuala Lumpur. Saya duduk di ujung belah sini. Saya beralih belah sana, ada sayup tu, orang duk bawa. Dia bawa macam tabung tu, dia bawa macam plastik tu, laminate tu. Dia main pada seorang daripada ujung. Saya tengok, saya tak tengok dia, saya tengok orang. Orang ni semua macam bila sampai kat dia, dia tunjuk laminate tu, semua gelap macam ni. Hampir 95% orang kata tengok pun tak mau laminate tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu bila main kat saya kata nak tengok laminate. Sakit buah pinggang. Lepas tak tengok lagi tu, benda tu dah geleng kepala dah. Maknanya kalau macam tu, hampir majoriti macam tu, kita buat hukum, itulah rakyat Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab orang ni mungkin pengalaman dia kot, dia kena tipu, ada pensindiket kan. Ada orang yang betul sindiket. Satu masa pernah berlaku kebakaran di belah gurun tu. Bila terbakar kedai tu, subhanallah, bergundi-gundi duit shilin. Mungkin dia tokeh sindiket kot, dia kata salah Sayyidina Muhammad. Bawa 5-6 orang turun satu tempat, pecah. Kerjanya ialah jadi kepala, minta tegah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedekah kan, kita bagi kat sedikit ni kah, kita bagi tak kepada sedikit ni kah, pahala tak dapat, tak ada masalah. Contoh tuan-tuan yang menderma untuk Palestin, bukan contoh. Bila derma untuk Palestin, dia kata payah nak bagi sampai. Satu. Yang kedua, kepercayaan orang pada badan yang menguruskan. Dia kata tak apa nak percaya lah. Dia ni bila mai satu pohonan dalam bentuk menyumbang ni, sebenarnya Allah minta. Allah yang minta. Dia buat amal lah, badan tu badan ni, NGO tu NGO ni, bagi lah. Sampai tak sampai itu kerja Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bagi, kita akan dapat. Bukankah sedekah tu nak mendekatkan diri kepada Allah? Lepas tu, pedulikanlah hal lain. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun tak sampai sumbangan kita, sampai kat mereka daripada orang lain pula. Sampai tak sampai tu rezeki yang Allah telah tetapkan untuk mereka di Palestin sana tu, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tak sampai, tetap kita akan dapat. Dan orang yang minta, mesti dah kita kena bagi. Zahirnya, mereka ni minta, bagilah. Sebab sebenarnya minta Allah, minta sendiri. Allah minta apa siapa? Allah minta sebab Allah nak kita mendekatkan diri kepada dia. Maknanya manfaat untuk siapa? Untuk kita. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadilah orang yang pemurah, orang menegak. Banyak orang menegak kedekut. RM5 3 kupang. RM5 3 kupang. Kita bagi RM5 campur RM1. Dia kena bagi 7 kupang.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kena bagi 7 kupang. Lepas tu subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh lah kata, kalau dia kata 5 3 kupang, paling 3 kupang tu tak apa, sedekah. Boleh. Tapi nak ambil ingat 3 kupang. Pasal apa? Sebab syaitan kata, kalau hang tak ambil, hang rugi ya. 3 kupang tu kalau ambil 10 orang ambil 3 ringgit. Tu bacaan. Bacaan lahiriah otak kita. Sebenarnya kalau tak ambil 3 kupang, Allah bagi 3 ringgit kita lagi. Faham tak? Dia duk kata 3 ringgit dia ambil. Kalau tak ambil 3 kupang rugi hang. Kalau 10 orang 3 ringgit. Sebenarnya tak ambil 3 kupang tu lah main 3 ringgit. Nah, ni otak, cara fikir. Bagaimana kita nak mendekatkan diri pada Allah? Agak-agaklah kalau orang menega ni dia tak kira 5 ringgit 5 kupang. Dia 5 kupang tu sedekah. Agak-agak kedai tu orang bertimpa. Agak-agak lah. Orang bertimpa kedai tu. Semua orang mulut. Dia ni menega kedai dia. Silin dia tak ambil. Itulah yang menjadi sumber Allah melimpahkan kepada dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita sendiri tengok dia kira tak. Tergenggit 3 kupang. 3 kupang tak kira. Jadi dia pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak kira tu sebab dia nak sedekah. Dan dia pula bukan dia buat tu kerana orang nak bagi orang cakap hai baik dia. Tak. Kalau kita buat kerana orang, berarti kita tak ikhlas. Ikhlas Tuhan tak kira. Yang Tuhan nak kira ni hak ikhlas yang kita buat kerana Allah, bukan kerana orang tu. Kita buat kerana orang, kerana Allah. Lepas tu orang cakap hai kita tu hak orang. Makali bonus kot. Maknanya masalah bayangkan kita peniaga yang macam tu. Jual ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ya Ahmad. Orang jual ikan. Dia duk kira sangat tu. Ikan hak kecil kan. Kalau cukup 2 kilo, 3 kilo. Bagi cukup-cukup, oh tak cukup lempak ambil, bagi cukup-cukup. Buang, ambil cukup-cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia duk kira sangat tu. Habis dah ikan dia. Tak habis pun. Pasal apa tak mau sedekah? Syaitan bisik, kalau hang bagi, rugilah. Tak habis pun ikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak bersedekah ni sebab kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Ni untung orang ada duit dan untung orang kaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya jumpa banyak orang yang dah faham. Banyak orang dah faham. Khususnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam kita duduk mengaji ni. Orang membagi kapet. Orang membagi itu, membagi ni. Sebab mereka dah faham dah. Kami nak mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu haram seseorang itu menjadi awliya kalau dia tidak pemurah. Tuhan tak akan naikkan darjatnya kepada darjat kewalian kalau tidak pemurah. Sebagai contoh, Imam Ahmad. Imam Ahmad ni, jadi tentu sedekah yang mereka buat ni sedekah yang mereka sembunyikan daripada pengetahuan orang. Imam Ahmad ni tahu kata dia sangat pemurah lepas dia mati, baru orang bercakap. Oh, banyaknya dia memberi. Sebab tu Imam Ahmad dia menega. Imam Ahmad dia mengajak, dia menega. Bila dia menega, dia ada duit. Duit ni boleh bagi.
Tapi kalau tak ada duit, nak bagi apa? Kata ulama, faqidu syai' la yu'tih. Tak ada apa, nak bagi apa? Ada apa boleh, ada apa barulah boleh bagi apa. Maka di antara dua, orang miskin yang sabar dengan miskinnya, dan orang kaya yang pemurah dengan harta benda dia, mana lebih baik? Ada ulama yang mengatakan orang miskin yang sabar itu lebih baik. Ada ulama yang kata orang kaya yang pemurah itu lebih baik. Khilaf di kalangan ulama. Tapi pendapat yang paling kuat sekali, orang yang paling baik ialah orang kaya yang pemurah. Pasal apa? Susah cari. Oleh kerana susah cari, dia permata. Orang miskin sabar, boleh dia sabar atas miskin dia. Tapi orang kaya yang nak pemurah, susah nak dapat. Dia ni masalah Sayyidina Muhammad. Dia sebelum orang tu nak pemurah, dia jangan kira. Bila dia tak kira, barulah dia boleh pergi kepada sifat pemurah. Contoh, orang nak bagi duit. Bila nak bagi duit ni, masalah Sayyidina Muhammad, dalam dompet dia kelas duit tu, RM1, RM5, RM10, dia kelas tu. Tak RM5. Sedangkan dia boleh bagi RM50. Pasal apa? Sebab dia memang ada duit. Dia ambil RM5 tu macam tik gigi ya. Kecil sangat. Tapi dia sayang nak bagi yang lebih daripada tu. Sedangkan Allah janji kalau hang bagi sedekah, Allah janji maghfiratan. Yang pertama, keampunan dosa. Yang kedua, wa fadla, dia akan dapat 10 kali ganda daripada itu. Bagi RM50, dia akan dapat RM500. Banyak lah tu. Banyak oh. 5 kupang dapat RM5. RM5 dapat RM50. RM50 RM500. RM500 RM5,000. RM5,000 RM50,000. Ni janji Allah. Wa fadla tu kelebihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Dalam hidup ni kalau macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia mesti ada sedekah harian. Sedekah harian. Oh, hari ni tak sedekah lagi. Oh, hari ni tak sedekah lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan maknanya harian tu mesti ada. Ni untuk nak mendapat kemudahan hidup di dunia. Sedekah juga memudahkan untuk hidup di akhirat. Sebab bila mana kita bagi, hilang daripada kita hak kita bagi tu. Kita ada RM10, kita bagi. Kita bagi RM10 ke orang. RM10 tu kita permilikkan kepada orang tu, berarti hak kita dah hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita transfer duit tu ke akhirat. Hak RM5 bagi orang tu, hak hilang tu, hilang lah, dah transfer lah. Transfer ke akhirat. Akhirat mata wangnya pahala. Dunia mata wangnya baht, rial, dolar, ringgit, yen. Akhirat satu yang mata wang dia, pahala. Jadi fikir-fikirlah kita masalah Sayyidina Muhammad. Nak memperkayakan diri kita di akhirat sana. Nak beli apa? Nak beli taman-taman yang indah dalam syurga. Sungai-sungai mengalir tanpa henti berkalan di sana. Nak beli bidang-bidang tanah di dalam syurga. Jadi tinggal sedekah tu lah. Maka subhanallah, maka sedekah memudahkan dan memperkayakan kita hidup di akhirat sana. Lebih besar daripada tu, menjadi dinding daripada api neraka.
Nabi kata ittaqin nar walau bisyiqqi tamratin. Nabi kata takutlah api neraka walaupun hanya dengan sebelah tamar. Nak sedekah sebiji buah tamar tak ada duit. Sebelah aku nak makan, sebelah aku nak sedekah. Walaupun sebelah tamar bakal jadi pendinding daripada api neraka Allah di akhirat esok. Maka subhanallah, maka dalam apa situasi kita duduk pun, jadikan sedekah ialah suatu budaya dalam kita hidup sehari-hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini saya tengok kepada akhlak Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kami waktu tu dalam umur, saya dalam umur 22, belajar di Mesir. Kemudian kami tunaikan fardu haji ke Mekah. Naik kapal ayak 3 hari 3 malam. Dalam tempoh sebelum wukuf di Arafah tu, jadi kami mengambil kesempatan untuk pergi menziarah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ulama terbilang, ulama besar di Mekah. Kami berjalan daripada Masjidil Haram ni pergi ke tempat di Rusaifah tu, jauh juga, berpeluh simbah jalan ni. Berjalan lepas maghrib, bayang maghrib. Tapi sampai sana lebih kurang dah masuk waktu Isyak. Sampai sana, masuk dalam ruang dewan dia tu, semua orang pakai putih. Semua putih. Kapet hijau. Merasa mereka terlalu bersih. Kami merasa kami sangat kotor, perlu bersimbah. Nak masuk dalam tu pula, ya Allah. Masuk tengok. Yang saya tengok waktu tu Syekh Alwi Al-Maliki, dia baru lepas mengajar. Kuliah maghrib baru lepas Isyak, dia lepas mengajar. Waktu tu dia mengajar tafsir Jalalain, baru habis mengajar. Waktu dia bangkit ni, ada anak murid khidmat dia. Anak murid tua orang tua tu khidmat pimpin dia. Lepas tu dia tengok kita, dia tanya daripada mana. Kawan saya tu Syekh Faiz, dia pergi jumpa dengan Syekh Alwi Al-Maliki. Dia kata kami main daripada Mesir, kami bawa salam pada Syekh Muhammad Zaki Ibrahim. Dengar Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, langsung kami jadi dekat. Masya Allah. Ya, ada panggil duk, subhanallah, sambil khadim dia tu duk urut-urut betih dia. Dia panggil nama dia, dia bisik. Lepas tu dia pergi ambil kitab-kitab karangan dia. Tinggi tu ada, dia lungguk kat kami seorang. Jadi bila selesai dia bagi kitab Salah Sayyidina Muhammad, kami tu syok tengok muka dia. Muka dia cantik, dia seirah Rasulullah, terutamanya hidung dia tu, kata orang Salah Sayyidina Muhammad. Jadi bila macam tu keadaan dia, kami nak duduk lagi tengok dia. Bila nak duduk lagi tengok dia, dia bisik kat nama dia. Dia suruh apa tu, wah mai duit tebal-tebal tu, banyak duit kami dapat. Wish no, banyak sungguh duit mereka bagi macam tu ya. Mana dunia dah kecil dalam hati mereka, dunia tak besar. Pasal apa? Sebab mereka bagi tak akan tak habis-habis. Bagi tak habis. Lama-lama mungkin macam kita belajar kan, lama-lama takut bagi. Lepas tu belajar bagi lagi. Tengok tak kurang bagi. Takut apa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila mana kita dah biasa sedekah, sampai tak takut fakir bersedekah, makna apa? Makna amal kita dah Allah terima. Tapi kalau duk takut-takut lagi, tu berarti tu
Tak terima lagi. Kita kena buat sesuatu amalan sampai kita mudah di hati kita melakukan. Contoh kita sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam. Payah tak? Tak payah. Berarti sembahyang Allah terima lah. Puasa Ramadan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Main bulan puasa, kita puasa Ramadan. Susah tak? Tak pun. Allah dah terima dah puasa kita. Jadi setiap amalan yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak rasa susah di mata hati. Berarti dah ada amalan. Amalan tu dah Allah terima buat kita. Ni kita nak bagi sedekah pula ni. Sedekah tak susah. Ada orang minta bagi, orang minta bagi, orang minta bagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan mendapat kelebihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada kita dengan sebab kita mengusahakan untuk mendapat keikhlasan dalam kehidupan kita seharian. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk yang pertama sekali, kawan-kawan daripada Product Sales Jitra Langkawi ni, jadi khusus untuk mereka lah, salah Sayyidina Muhammad, ajak diri pemurah. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau makan keluar sekali, masalah Sayyidina Muhammad, tak usah harap orang bayar, kita bayar. Berapa orang pun, 5. Kadang-kadang ni masalah Sayyidina Muhammad, seperti dia kata, takut. Kita kata, aku ni dah tengah bulan ni, nak tunggu lagi 15 bulan, 15 hari nak masuk duit ni. Tu Tuhan uji kita. Dah belajar lah. Bila kita keluar, usahakan kita bayar. Salah Sayyidina Muhammad. Mula-mula mungkin kita takut, kita bimbang, tapi nak pi pada kedudukan tak rasa tu, dia kena buat. Lepas tu duit akan masuk macam air, masuk. Rezeki ni tanpa diduga-duga. Rezeki yang kita kata 24 hari bulan masuk duit tu tak diduga. Setiap bulan masuk 24 hari bulan masuk duit, tu diduga. Ni kita nak yang tak diduga ni. Macam mana main dia? Kita belajar buat. Rezeki kalau masuk tanpa terduga-duga, sebab takwa kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa-siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan pelepasan pada dia, dan Allah bagi pada dia rezeki tanpa yang dia duga-duga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang duit dalam akaun hilang 10,000. Ada tak isu tu berlaku? Tu banyak kan? Tapi ada orang yang terkejut, masuk 10,000. Ada tak itu? Ada tak? Tak angguk berarti tak ada. Tapi ada, saya jumpa baru ni orang tu. Dia kata macam mana duit masuk lah? Tak tahu. Duit ni bukan masuk secara zahir semata-mata. Kadang-kadang dia masuk dengan ghaib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia masuk dengan ghaib. Duit masuk. Sebab itu pedoman orang. Duit ni dalam dompet, kalau nak bagi lah. Lepas tu jangan kira pula bagi berapa. Tak payah kira. Lepas tu orang minta bagi pula. Sampai kata, tak habis ke duit aku ni? Mungkin hak tak habis tu ialah duit ghaib yang Tuhan bagi. Min haitsu la yahtasib. Jadi subhanallah, ni baru, ni saya kata ni teori. Cuba buat. Tak habis duit. Sampai kita kata, tak habis ke duit ni? Macam tu. Tapi jangan kira. Min haitsu la yahtasib. Rezeki kalau tanpa dikira, kita menduga kita dapat, tu dah panggil rezeki awliya. Rezeki kekasih-kekasih Tuhan. Jadi bila mana kita
menghayati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perasaan orang yang susah-susah Allah kasih pada kita. Sebab Tuhan tu Ar-Rahman, Tuhan tu Ar-Rahim. Bila mana kita kesian ke orang, Allah balas kesian tu pada kita balik. Dan janji Allah itu pasti. Sebab Nabi sebut, man ja'a bil hasanati falahu bi asyri amsalha. Siapa bagi satu, Allah balas 10. Satu hari, satu ulama besar, iaitu Sidi Muhammad Ibnu Al-Mubarak, pagi lagi, khadam dia mai, habaq kata, Tuan Syekh, pagi ni, awal pagi Tuan Syekh, kita dah dapat 10 biji telur ayam. Alhamdulillah. Lepas mayang subuh langsung dapat, langsung orang langsung sampai rezeki 10 biji telur ayam. Dia kata, sedekah semua. Baik Tuan Syekh. Petang, soalan Sayyidina Muhammad, tadi mai 10 biji. Tiba-tiba petang, mai berjarah-jarah telur ayam, sampai nak kena bawa ramai-ramai. Mana Syekh, telur ayam sampai pula. Alhamdulillah. Cuba kira berapa. Orang kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 90 biji Maulana Syekh. 90? Kenapa 90? Patut 100. Pasal apa 90? Patut 100. Hak pagi tadi ni, hang sedekah semua lah aku suruh sedekah tu. Maulana Syekh, sebiji saya tak sedekah. Hang buat apa? Maulana Syekh puasa kan, saya simpan untuk Tuan Syekh buka puasa. Tu yang tak cukup 100 ya. Faham tak? Makna lepas sangat percaya dan yakin, 1 balas 10. Janji. Tu yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau bersedekah Nabi seperti tak takut miskin, bagi. Sebab orang bersedekah tidak akan miskin selama-lamanya, insya-Allah. Sebab janji Allah dan janji Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita kena bersedekah sampai rezeki kita melimpah roh. Melimpah roh ni mana? Melimpah. Kita pun makan pun tak habis. Mai lagi. Perut kita besar ni ya. Rezeki tu mai lebih. Makna apa? Bagi ke orang balik. Sampai kat kita transit je. Bagi. InsyaAllah orang yang bersedekah akan naik martabat wali Allah, kekasih Allah. Maka subhanallah, maka inilah saatnya kita nak mendekatkan diri pada Allah. Waktu duit ada, orang yang memberi waktu duit ada tak sama macam memberi waktu duit tak ada. Kadang-kadang waktu duit tak ada baru fikir, hari tu duit dah tak bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni nak bagi tak ada duit. Dah tumpang Tuhan bagi ni, duit ada ni, bagilah, memberilah sekarang. Sebab masa depan tak tahu lagi. Kita pun tak tahu ekonomi Malaysia macam mana, duit nak boleh pakai sampai bila, tak tahu lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lah ni duit tengah duk ada, ni orang yang ada duit bagi. Kat siapa? Kat orang tak ada duit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu sekolah tu, sahabat saya cerita dah kemarin. Sekolah dia tak besar mana, pelajar tak ramai mana, tapi pekerja tu ramai. Rupa-rupanya kepala otak dia nak sediakan pekerjaan kepada orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengan dia siapkan pekerjaan pada orang mai, dia bagi kerja ni. Orang ni bagi kerja ni.
Orang ni bagi kerja ni. Akhirnya niat dia betul, dia masuk. Ada satu orang tu, sahabat Sayyidina Muhammad, di kampung. Orang ada duit. Dia fikir macam mana aku nak tolong ibu-ibu tunggal. Jadi setiap ibu tunggal kampung dia kata, main kerja dengan dia. Secara tak langsung, sahabat Sayyidina Muhammad, dia menyiapkan pekerjaan untuk orang. Dia pun tak kisah pun duit, bagi lah. Dan bagi tu tanpa catatan. Kalau catat tu boleh lah, kita nak tahu duit keluar kita. Tapi oleh kerana tak kira dah bagi. Kalau suruh beli barang, tak ambil duit balik lah. Ambil lah. Allah Sayyidina Muhammad. Sampai tak kira abang tara tu sebab dah melimpah-limpah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Maka jadilah orang yang pemurah untuk kita mudah hidup di dunia, murah hidup di akhirat. Kerja apa pun, kerja apilah. Tapi dalam minda mesti ada nak menyumbang balik. Macam contoh tukang-tukang kita ni. Tuhan hantar mai orang-orang yang macam kita. Dia buat rumah ni, dia repair bangunan kita. Dia tolak siap lah. Patut macam ni. Dia parah macam ni. Kita tak kisah. Kita nak bagi ya. Pasal kita pun nak praktik kita ngaji. Dia minta berapa, kita bagi ya. Kita tak perisi sangat dah semua ni. Kira semua ni. Minta bagi ya. Salah Ahmad. Lepas tu dia pula nak kurang pula. Potong pula. Tak kira pula. Jadi itulah Tuhan ciptalah hidup kita ni. Bila mana kita tak kira dengan Allah, Allah pun tak kira dengan kita. Subhanallah. Mudah-mudahan insya-Allah yang tadi utamanya maklang. Jadi mudah-mudahan Allah murah rezeki dia, murah rezeki anak-anak buah dia. Mudah-mudahan dia pun jadi orang pemurah dan pro-doa terus maju jaya, insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan jadi kenderaan kebanggaan negara, insya-Allah. Jadi bila mana orang puas hati dengan kerja kita, dengan kedermawan kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ketika itu orang pakat mai lah kepada pro-doa. Orang nak beli kereta pro-doa, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari ni nak keluar lagi sepiji. Beza. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Beza Ahmad. Keluar lagi sepiji, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah buka dengan cepat. Buka lagi Jamin. Kilang kereta buka lah, insya-Allah. Dah berhenti lama dah. Tutup kilang. Ni buka balik. So, rezeki akan tambah balik. Nak harap suruh rakyat Malaysia, terutama bos-bos, para manager, jadilah orang yang memiliki sifat yang dibanggakan oleh Nabi, iaitu pemurah, insya-Allah. Jangan kira. Saya ingat dulu waktu mana saya duduk di Kidu dulu, contoh yang tunjuk oleh Dr. Abdul Aziz Hanafi. Dia pengarah Kidu. Dia mai, dia bawa semua barang-barang anak menyorok pergi. Staff-staff dia tak payah beli. Dia pagi-pagi dia jamu mereka lah. Pagi-pagi dia buat kenduri lah. Jadi bila manager macam tu, bos macam tu, orang seronok. Kalau ajak makan, dia belanja semua, salah sinamal. Tapi itulah macam dikata lah, yang yakin saja yang boleh buat. Dan bila dia yakin dan dia boleh buat, dia akan melihat dengan mata kepala dia. Dia akan merasa dengan hati nurani dia, memang dia ialah orang yang sebenarnya, ialah orang yang telah duduk di kedudukan kaya. Sebab tak habis-habis duit dah. Lagi dia keluar, lagi damai. Lagi keluar, lagi damai. Lagi keluar, lagi damai. Tapi kalau berkira-kira, itulah yang susah nak faham maudhu' yang kita bercakap ni. Dia kata, boleh ke? Iya ke? Bila kita agak-agak, tak ada. Dia tutup buku. Stop.
Bila kita dah berjalan, terus ya, bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita semua diangkat kedudukan pada sisi Allah dan diselamatkan daripada neraka dia insya-Allah dengan berkat sedekah yang selalu kita buat demi kita nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nabir qulubana bidatik. Allahumma nabir qulubana bidatik. Allahumma nabir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Daripada mana? Akan nampak